Dia man of the match, bos. Check, bos. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu kembali setelah lama tak bersiaran kerana ada program-program yang perlu saya lalui. Dan kepada peminat-peminat, untuk kali ini kita akan review pasal Piala AFF. Dan sebelum tu, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Okey, subscribe, share, like, okey. Dan kepada peminat yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan kepada belum, bolehlah support subscribe channel saya. Dan kepada peminat, jangan lupa jika nak barang-barang Azman Adnan, bolehlah layari www.monyok.com dan kita akan berbicara tentang Piala AFF. Alright, sebelum saya teruskan, terima kasih saya ucapkan kepada RTM yang sudi menjemput saya sebagai tetamu untuk tournament AFF kali ini. Dan boleh lihat saya setiap kali perlawanan hingga perlawanan akhir. Boleh katakan sebulan lah saya akan bersama dengan RTM. Terima kasih RTM. Dan sekarang kita bercerita tentang perlawanan yang pertama. Kita review sikit lah. Apa yang saya lihat, pasukan Malaysia, saya lebih tertarik jika pasukan Harimau Melaya menurunkan semua kesebelasan pemain tempatan. Itu pandangan saya lah. Pandangan saya. Sebab apa? Sebab bila anak tempatan menyarung jersey bendera Malaysia ni, jersey keramat ni, dia akan mempunyai kesungguhan tau, desire, dia akan, orang cakap apa? Teruja. Kerana jiwa kita ni bersama bendera Malaysia ni, sebagai rakyat Malaysia, sudah pasti mereka akan berjuang habis-habisan setiap kali menyarung jersey kebangsaan. Itu tak dinafikan. Sesiapa yang menyarung jersey kebangsaan akan berjuang hingga titisan darah yang terakhir. Lain macam pula. Okey, untuk perlawanan yang pertama ni pandangan saya, kesebelasan yang diturunkan pada awalnya tak berapa sangat, kerana ada dua pemain import tak silap saya, Junior Esdel dan Di Paula. Setelah Junior dikeluarkan, kita dapat lihat bagaimana bahagian tengah kita rancak untuk melakukan serangan demi serangan. Sana mau ranca, di mana-mana ranca. Mana-mana ranca berdosa. Dan pada perlawanan tu saya memberi kredit kepada Akia Rashid. Akia Rashid, apa yang saya lihat, dia berbeza dengan Di Paula. Dia berbeza. Sebab apa? Dia yang menggerakkan serangan. Setiap kali serangan Harimau Melaya diterajui oleh Akia Rashid dan juga Sapawi Rashid. Kita dapat lihat bagaimana Akia menjaringkan gol, membuat gol yang pertama tak silap saya, menggelecek pertahanan Kemboja dan melakukan jaringan. Saya tertarik. Hari itu saya tertarik tengok Akia Rashid. Kita perlu akui, dia memang man of the match pada perlawanan hari itu. Dia man of the match, bos. Check, bos. Okey, pada perlawanan tu boleh kata kita dapat lihat bagaimana pemain-pemain tempatan memainkan peranan yang begitu baik. Jadi satu isu lah saya terbaca di mana Di Paula dikeluarkan tetapi dia memberontak dengan coach. Saya pun tak tahu sebab saya tak ada kat sana, cuma saya baca aja. Jadi sebagai pemain profesional, jika kita dikeluarkan atau tidak diberi peluang,
mungkin kita ada kekurangan. Kerana coach yang lebih memahami. Sebagai pemain kita kena terima dan kita kena fikir. Kan, bagaimana kita nak improve kita punya prestasi. Sebab macam Dipola dikeluarkan dan memberontak macam tak puas hatilah dengan coach Tan Cheng Ho. Saya rasa benda ni tak patut berlaku. Sebab apa? Mungkin pemain di dalam padang rasa performance dia baik, tetapi coach di luar dan peminat-peminat yang melihat dapat menilai pemain yang berada di dalam padang. Jadi bila coach mengeluarkan pemain, kena terima. Sebagai pemain profesional kita kena terima. Kita kena terima dan kita kena study balik diri kita. Kenapa dikeluarkan? Mungkin kita tak perform ke, apa ke, coach yang lebih tahu. Dan kita dapat lihat pertukaran yang dilakukan oleh Tan Cheng Ho memang kena pada tempat dia. Setelah Lokman masuk, kita dapat gol yang ketiga daripada gerakan Lokman. Jadi bagi saya, Dipola tak perlulah nak menunjukkan yang dia tak berpuas hati dengan coach. Sebab kita sebagai profesional, kita kena terima. Bukan Dipola aja, banyak pemain Europe yang dikeluarkan pun biasa je. Kita kena akui. Sebab coach lebih memahami dan lebih mengetahui lagi cara macam mana pasukan tu nak bermain, sebab coach yang mengaturkan segalanya. Okey, itulah ada baik dan buruk, pro and kontra. Naturalisasi ni, bukan tak boleh, boleh. Tapi kalau nak ambil tu biarlah ambil yang muda sikit lah. Makna ada perancangan di masa hadapan. Sekarang ni umur dia pun kalau kita ambil 35, 36 berapa tahun je lagi. Jadi tak berbaloi lah kita nak bagi diorang citizen negara kita ni. Sempurna masih ada kejanggalan. Kalau nak jadi warga negara Malaysia ni, biarlah kita cari pemain yang muda lah. Pemain muda yang boleh kita terapkan di masa hadapan lah. Mana kita ada long term punya program lah. Ini kalau 35, 36, saya ingat setahun dua je lagi lah. Mungkin silap tournament ni last. Lepas ni mungkin tak ada. Kalau macam ni, baik kita panggil Safi Salih. Lagi baik Safi Salih ke Amri ke Apa yang kau merepek ni, syaitan? Itu pandangan lah. Masing-masing ada pandangan. Jangan petikaikan abang. Masing-masing ada pandangan-pandangan dia. Contoh netizen selepas perlawanan pertama, banyak yang DM, abang tanya apa jadi tentang Dipola. Abang cakap senang je, mana saya tahu. Bukan saya coach. Dia player, dia lebih mengetahui. Jadi kepada peminat-peminat, kita bersabar. Kalau next game ni Dipola diturunkan, mungkin dia akan menunjukkan lebih baik lagi pada Kemboja. Kerana bagi saya sebagai pemain dua perlawanan awal ni adalah suntikan. Kerana Kemboja dan Laos ni boleh dikatakan tidaklah segagah pasukan Vietnam. Pasukan Vietnam ni boleh katakan giant Asia Tenggara. Jadi dua perlawanan ni kita perlu mendapatkan 6 poin dan dalam masa sama pemain-pemain yang diturunkan mencari momentum confident, keyakinan bermain dengan pasukan Kemboja dan Laos. Jika Dipola diturunkan, dia menjaringkan gol pun kita tak terkejut kerana lawan Laos. Jika dia tak menjaringkan gol, lagi bahana. Okey, sebab apa? Sebab baru first game pun netizen kita ni betul lah, jabatan netizen kita memang dahsyat lah. Belum apa-apa dah taruh Dipola kau-kau tapi tak boleh lah. Kita bagi dia peluang. Walaupun ada yang setuju, ada yang tak setuju. Lain-lain masing-masing punya pendapat. Tapi dalam masa sama, kalau diberi peluang, dia masih macam tu, lagi teruk lah. Lagi teruk dia kena bahan. Tapi kita sebagai peminat, janganlah bahan sangat. Kita sebagai pemain, kita tahu perasaan pemain macam mana. Cuma yang membezakan dia sebab naturalisasi. Kerana dia mungkin tidak menjiwai lagi
negara Malaysia ni. Itu pandangan saya lah. Alright. Okey, mengenai Lokman Lokman Hakim bagi saya dia kira orang cakap kita punya picture lah penyerang di masa akan datang untuk lokal lah. Setakat ni dengan usia dia masih jauh perjalanan dia kan. Jika diberi peluang, saya sendiri nak lihat dia berjaya lah. Kepada pemain-pemain muda yang diberi peluang bermain menyarung jersey negara, berjuanglah habis-habisan kerana kita memerlukan pemain-pemain yang macam anda semua. Kerana Malaysia ni boleh katakan semua pasukan dalam Liga Malaysia mengambil striker pemain import. Jadi kita ketandusan striker. Itu tak boleh dinafikan, itu fakta. Sebut setiap pasukan semua ada import striker. Jadi lokal tenggelam. Kesian dekat pelapis-pelapis yang bermain striker. Bila dia masuk tim utama, tak boleh bermain kerana setiap pasukan mempunyai import, dibayar dengan gaji yang mahal, takkan nak letak reserve. Tentu setiap pasukan menggunakan pemain import. Jadi kita kekurangan striker. Ini kaki tengok DVD ni. Okey. Setakat ni je untuk video kali ni dan kita akan review lagi game ni sebulan sebab abang pun bersama dengan RTM untuk mengulas mengenai perlawanan. Jadi kepada peminat-peminat bola sepak tanah air, jangan cepat menghukum Brother, relax. Kita beri sokongan juga. Dan pandangan-pandangan anda, berilah pandangan-pandangan yang bernas. Yang bernas, yang positif, yang boleh membangunkan pasukan Harimau Melaya. Alright, kepada semua, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan. Dan kepada yang sudah, terima kasih. Yang belum, sekali lagi, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan. Dan untuk mendapatkan barang-barang jenama Azman Adnan, The Azman Adnan, bolehlah layari www.monyok.com. Alright, bye-bye. Shoot.